Baik, dalam jam ini kita nak juga bercakap mengenai bahang dan cakap-cakap pilihan raya umum ke-15 yang dikatakan semakin hampir dan bersedia di talian untuk sama-sama mengupas isu ini adalah penganalisis politik dari Universiti Malaya, Dr. Taufik Yaakob. Selamat pagi, Doktor. Doktor, kita pergi kepada persoalan yang mana pertama kali bagaimana kita nak memahami percaturan politik dalam UMNO. Presiden kata tidak boleh tunggu lagi untuk PRU ke-15. PM yang juga naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tunggu sedikit masa lagi untuk Parlimen dibubarkan. Apa yang boleh kita tafsirkan dengan dua kenyataan ini dan apa yang sebenarnya membuatkan UMNO merasakan perlunya adakan pilihan raya umum bagi ataupun ditetapkan pada tahun ini juga? Apa mungkin kenapa keyakinan itu kita nampak kepada UMNO sekarang? Ya, terima kasih Hafizi. Saya melihat sebenarnya UMNO khususnya pemimpin-pemimpin PWTC yang diketuai oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebenarnya sangat tidak untuk membubarkan PRU 15 yang akan datang, ya, untuk membubarkan parlimen. Jadi kita lihat sebenarnya Perdana Menteri sangat berhati-hati dalam konteks ini dan kita lihat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah lama melaungkan untuk bubar parlimen, hampir 2 tahun lebih, tetapi itu sekadar retorik dan beliau saya lihat sebenarnya merupakan Presiden UMNO paling lemah dalam sejarah UMNO itu sendiri kerana gagal untuk melakukan sesuatu khususnya, ya, bagi mengadakan PRU 15 yang akan datang dengan menekan Perdana Menteri. Sudah pastinya beliau terpalit dengan kes-kes di mahkamah itu dan kita lihat dengan tercabarnya beliau tidak menjadi Perdana Menteri. Ini merupakan cabaran-cabaran yang ada pada atau dihadapi oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, ya, ketika momentum politik mendesak PRU 15, ya, setelah berlangsung begitu lama namun akhirnya tidak mencapai matlamat yang kumpulan PWTC ini inginkan. Dan Doktor, apa yang boleh kita tafsirkan di antara hubungan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob? Kita lihat di pentas Pemuda UMNO semalam, kelihatan kedua-duanya berada dalam keadaan yang baik, malah setiap kali mengeluarkan kenyataan masing-masing tidak menyatakan bahawa terdapat berlaku salah faham, isu-isu berkaitan PRU dan sebagainya. Bagaimana kita boleh tafsirkan hubungan kedua-duanya ini dan melihat kepada perkembangan dalam parti UMNO itu sendiri yang ada cakap-cakap yang menyatakan bahawa terdapat dua kem dan sebagainya pada ketika ini dalam UMNO, tetapi ia tu ataupun perkara berkenaan telah pun dinafikan oleh UMNO itu sendiri. Ya, sindrom penafian dalam UMNO ni dah biasa, dah selalu lama dan kita lihat ini merupakan game politik yang cuba diketengahkan oleh kedua-dua figura politik UMNO ini supaya mereka tidak tergelincir, ya, dalam meneruskan karier politik mereka. Sudah pastinya Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak mahu dituduh menjadi punca kepada kekalahan UMNO sebab beliau berhati-hati dalam mendesak kerana kita lihat kalau ditarik sokongan daripada pembentukan kerajaan, saya rasa PRU 15 boleh diadakan pada bila-bila masa. Tetapi Zahid Hamidi ini sangat berhati-hati, takut untuk melakukan satu tindakan kerana sebelum ini beliau juga pernah direhatkan oleh UMNO dan sudah pasti beliau tidak mahu, ya, peristiwa tersebut berlaku sekali lagi kepada beliau. Dan kita lihat Perdana Menteri juga mahu menjadi, ya, dilantik semula sebagai Perdana Menteri selepas PRU 15. Jadi keadaan situasi ini merupakan satu tarik tali antara kedua-dua pemimpin supaya mereka tidak dilihat sebagai pemimpin yang gagal ataupun pemimpin yang menjadi punca sama ada kekalahan UMNO ataupun UMNO gagal membentuk kerajaan selepas PRU 15 yang akan datang. Sudah pasti kedua-dua pemimpin ini kita lihat di pentas UMNO mereka sangat baik, ya, mereka menunjukkan hubungan yang begitu tidak ada masalah, akrab. Tetapi dalam taklimat ataupun ceramah-ceramah politik yang lain, ya, apa yang dilaungkan, apa yang dinyatakan di pentas UMNO tidak sama. Jadi retorik politik ini yang telah dimainkan oleh kedua-dua pemimpin ini menggambarkan bahawa mereka tidak ada satu hubungan yang begitu baik dan hanya bermuka-muka antara satu sama lain bagi menunjukkan bahawa mereka ini ada satu hubungan yang sihat, tapi pada waktu yang sama di belakang itu mereka bergelut antara satu sama lain bagi memastikan survival politik dalam PRU 15 yang akan datang.
Dan bagaimana sebenarnya kita lihat perkara-perkara yang perlu dititik beratkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam menentukan tarikh pembubaran Parlimen dan juga tarikh pilihan raya umum ke-15 akan datang. Apa perkara yang boleh beliau ataupun perlu berikan perhatian pada ketika ini, kerana kita faham penentuan tarikh pilihan raya ini sebelah pihak mahukan PRU diadakan pada tahun ini, sebelah pihak lagi mahukan diadakan pada tahun depan. Dalam masa yang sama, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memikirkan keadaan kerajaannya untuk merencanakan pelbagai agenda pemulihan ekonomi negara, ditambah dengan keadaan fenomena banjir dan sebagainya. Jadi pelbagai tekanan di sekeliling Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada ketika ini. Bagaimana beliau boleh orang kata adapt dengan tekanan-tekanan tersebut dan menentukan tarikh terbaik untuk pilihan raya umum akan datang? Kalau Presiden UMNO itu, Presiden beliau itu lemah, Datuk Seri Ismail Sabri tidak perlu terikut-ikut dengan kelemahan Presiden UMNO. Dan yang kedua, jangan tunduk pada tekanan Presiden dan pemimpin-pemimpin tertentu dalam UMNO yang mahu mendesak supaya PRU 15 diadakan dengan kadar segera. Perlu lihat bagaimana penerimaan akar umbi, bagaimana rakyat di luar sana tidak mahu dipaksa untuk turun mengundi ketika keadaan negara dalam konteks ekonomi yang tidak stabil. Kita lihat dengan cuaca yang tidak menentu. Inikah yang perlu kita ikutkan? Kita perlu menilai semula. Kalau mahu PRU 15 itu, biarkan rakyat dalam keadaan selesa untuk turun mengundi. Jangan hanya segelintir fir'aun kecil dalam UMNO ini mendesak Ismail Sabri supaya mengadakan PRU 15, maka Perdana Menteri perlu ikut. Itu merupakan budaya politik lama dalam UMNO. Tidak perlu dilaksanakan atau tidak perlu diulang kembali oleh Perdana Menteri. Maka Perdana Menteri perlu tunjukkan ketegasan ketika menentukan PRU 15, pembubaran Parlimen, kerana beliau merupakan pemimpin yang perlu menjadi contoh, pemimpin yang kuat, dan tidak perlu tunjuk bahawa beliau itu lemah berbandingan beberapa pemimpin UMNO yang tidak ada kuasa dalam kerajaan. Dan Doktor, dalam masa yang sama kita lihat penangguhan untuk pemilihan UMNO, bagaimana sebenarnya PRU itu perlu diadakan. Dalam masa yang sama kita lihat bagaimana sebenarnya penangguhan UMNO itu untuk mengelakkan perpecahan di dalam parti UMNO itu sendiri, dan dalam masa yang sama bagaimana imbangan kuasa yang boleh kita jangkakan selepas ini dalam UMNO sekiranya PRU itu diadakan, dan selepas itu jangkaan bagaimana kita lihat presidennya, naik presidennya sebagai Perdana Menteri sebelum ini dan sebagainya. Bagaimana kita boleh jangkakan perkara itu selepas ini dalam menjelang pemilihan UMNO yang telah pun ditangguhkan sebelum ini? Ya, sudah pastinya pemilihan itu merupakan proses untuk kita mencari satu pelapis baru dalam politik, termasuk dalam UMNO itu sendiri. Dan jika kita lihat dalam PKR diadakan pemilihan sebelum pilihan raya, perpecahan itu luar biasa. Kita lihat pergaduhan, sabotaj dan pergelutan dalam PKR itu sehingga menjadi contoh kepada UMNO supaya tidak terikut-ikut dengan apa yang berlaku pada parti politik yang lain. Namun sebenarnya jika pemilihan itu memberi impak yang baik kepada sesebuah parti, maka kita tidak ada halangan. Cuma hari ini UMNO memfokuskan kepada PRU 15 supaya mereka kembali mendapat kuasa dan menjadi parti dominan dalam kerajaan. Dan kalau diadakan pemilihan kadar segera, saya lihat perpecahan yang sedia ada dalam UMNO itu akan menjadi satu perpecahan yang lebih luar biasa kepada UMNO. Maka jika telah mendapat persetujuan daripada pemimpin-pemimpin tertinggi dalam UMNO supaya tidak mengadakan pemilihan sebelum PRU 15, itu adalah satu konsensus yang baik kepada UMNO, dan saya yakin setiap pemimpin dalam UMNO itu telah menilai setiap peringkat, setiap respon daripada ahli-ahli supaya tidak mengadakan pemilihan sebelum PRU 15. Dan hal pemilihan itu sebenarnya sudah lesu, sudah tidak menjadi bualan yang hangat dalam ahli ataupun pemimpin-pemimpin parti. Dan saya lihat fokus utama hari ini iaitu bagaimana PRU 15 itu menjadi satu medan kepada pemimpin-pemimpin politik untuk bekerjasama, memastikan bahawa mereka mampu untuk duduk dan berperang dengan musuh yang utama iaitu Pakatan Harapan. Biarlah pemilihan selepas ini menentukan siapa pemimpin yang boleh menerajui UMNO, kerana kita tidak mahu lagi pemimpin yang sama, yang lemah mengemudi UMNO yang akhirnya menyebabkan UMNO itu sendiri kecundang. Bukan saja dalam PRU tapi UMNO akan selemah-lemahnya selepas ini akibat daripada kegagalan pemimpin.
Dan dalam masa yang sama, Doktor, kita juga ingin melihat keyakinan Barisan Nasional untuk bergerak solo. Kita tahu dalam masa yang sama ada beberapa gabungan lagi, GTA, gabungan yang baru, PH, Pakatan Harapan yang sekarang ini sedang membincangkan berkaitan dengan penyertaan Parti Muda. Bagaimana kita lihat juga di Sabah gabungan kerjasama di antara gabungan Parti Sabah dan juga Barisan Nasional itu di peringkat negeri. Jadi bagaimana kita lihat gabungan-gabungan ini menyuruhkan keyakinan mereka untuk bergerak solo dalam pilihan raya umum ke-15 untuk melihat kekuatan parti mereka sendiri sebelum membentuk gabungan. Adakah ini akan menjadi satu perkara baharu untuk budaya politik tanah air kita? Bukan sahaja di Sabah, kita lihat di Semenanjung juga bila tidak ada satu konsensus yang sama, kesepakatan dalam konteks politik, maka akhirnya free for all untuk bertanding di mana-mana kerusi, termasuklah di Sabah. Dan kita lihat ada dua gabungan besar berbentuk kerajaan di Sabah hari ini. Sudah pastinya ini tidak akan memberikan satu kekuatan ataupun kestabilan kepada kerajaan Sabah. Dan apa yang berlaku di pusat selepas ini juga akan menerima tempias di Sabah. Ya, saya yakin sebenarnya Sabah mempunyai satu konsensus politik yang tersendiri, budaya politik yang tersendiri, kerana mereka mahukan bukan sahaja kestabilan tapi juga bagaimana untuk memajukan negeri Sabah. Dan ini sebenarnya merujuk kepada bagaimana untuk memperkukuhkan kerjasama politik. Kalau politik kukuh di Sabah, tidak ada masalah untuk memajukan ekonomi ataupun kestabilan politik. Tetapi yang kita lihat hari ini, yang bekas pemimpin UMNO menerajui Sabah dalam konteks Parti Bersatu, ini sukar diterima oleh pemimpin UMNO negeri Sabah. Maka bergerak solo itu jika ada satu konsensus ataupun sudah ada satu momentum yang kuat kepada UMNO di Sabah selepas ini, maka pergilah solo, termasuklah di Semenanjung. Maka pertimbangan politik ini bergantung kepada situasi politik semasa. Jika memberi satu kelebihan kepada parti politik ataupun gabungan tersebut, itu akan menjadi pilihan utama kepada mana-mana parti politik supaya mereka dapat menang dalam PRU ataupun mana-mana PRN yang akan datang. Dan Doktor, sebagai pemerhati politik, mungkin ada cakap-cakap dalam kalangan penganalisis politik sendiri jangkaan tarikh PRU? Ya, melihat jangkaan itu dalam tempoh 3 minggu lagi pembubaran parlimen akan dilakukan, ya, sama ada sebelum pembentangan bajet ataupun sejurus selepas pembentangan bajet. Kerana desakan-desakan ini akan terus berlaku dan sudah pastinya ujiannya besar kepada Perdana Menteri dalam proses pengundian bajet di parlimen nanti. Ini akan memperlihatkan sama ada pemimpin UMNO PWTC ini mahu menekan secara realistik kepada Perdana Menteri mesti tidak mengundi, tidak hadir mengundi ataupun tidak menunjukkan sokongan kepada bajet yang akan dibentangkan. Jadi paling lewat pun 3 minggu, ya, kalau kita lihat inilah sebenarnya politik semasa, tidak ada kawan yang kekal, tidak ada musuh yang kekal, yang hanya kekal yang kepentingan politik masing-masing. Okey, baik. Terima kasih kepada penanalisis politik dari Universiti Malaya, Dr. Taufik Yaakob atas perkongsian berkaitan dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan tarikh pilihan raya umum yang akan diumumkan tidak lama lagi, susulan daripada keyakinan disuarakan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahmidi untuk menggesa pilihan raya umum diadakan secepat mungkin. Dan kita akan berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini.